ni resepi kita resepi kuih manis kan? Kuih manis, kuih lama, kuih orang lama, badak berendam. Okay, hai rakan-rakan Facebook. Okay, hai. Okay, kita tunggu lagi rakan-rakan yang lain. Nanti kita nak minta tolong sharekan dekat dalam group, share dengan kawan-kawan, share dengan family. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Tu ada tanya hari ni nak masak apa? Hari ni badak berendam. Badak berendam kuih manis. Badak berendam kuih manis, dessert. Yes. Yeah? So, kita punya program ni jom masak dengan Kak Zaida. Okay, jom kita masak dengan Kak Zaida. Okay, anyway, kalau ada apa-apa soalan in terms of anything in the kitchen, baking ke, masak ke, boleh tanya Kak Zaida. InsyaAllah. Okay? InsyaAllah nanti kita akan cuba jawab yang sebaik mungkin. Kak Zaida boleh, Kak Zaida akan cuba jawab. Kalau benda tu terlintas jawapannya, insyaAllah saya terus spontan jawab. Okay. So, kita dah boleh start ke? Nak start sekarang? Boleh, dah ada yang menonton ke? Dah ada viewers ke? Kalau ada, kita boleh mulalah. Okay. So ni dekat Facebook ni minta tolong share. Share sebanyak yang boleh. Mungkin. Jadi resepinya tak hilang anyway, nanti. Ni nak dekat raya ni dah ada plan ke? Nak tema apa untuk tahun ni? Kak Zaida tema apa tahun ni raya? Tema belum lagi lah, busy sangat lah. busy sangat. Oh, jadi belum set lagi. Mood raya tu baru suku. Dia dah halfway nanti baru mood. Okey lah tu. So now I think kita dah boleh mula ke? Boleh ya. So sebab dah ada you all dah ready ke belum? So I bet you guys are ready. Okay, make sure ada pen dengan paper. Okay, so that you guys boleh salin sebab kita start daripada scratch. Okay, macam mana nak masak, ataupun you all boleh save juga kan? Boleh save so that nanti bila nak buat you boleh tengok replay sebab kita akan save kan live ni for the next 24 hours. Okay, alright. Ada buat kelas baking ke? Ada. Kita asal-asalnya kelas baking sekarang tak adalah ya. Cuma now kita buat untuk more to resepi juadah waktu Ramadan nanti. Sebab kita tak sabar dah ni nak sambut bulan Ramadan ni. Okay? Alright. Okay, so I think boleh start lah. Okay. Dah start kan? Okay, kita mula sekarang. Start. Okay. Kita nak buat kuih ni, dia ada inti dia. Okay, kemudian ada bahan untuk buat dough dia, kemudian untuk dia punya sos dia, ya, ataupun kuah dia. Nah, kita nak buat inti dulu. Inti ni masa first day kita punya live itu pun kita dah tunjuk, tapi Kak Zaida buat lagi sekali lah, lebih kurang sama intinya. Kita perlukan air, okay? Ya, ni. Alright, dah Okay. Okay, tu dia bahan-bahan dia, nampak tu. Kita guna kelapa parut 2 biji. Okay. Ini kelapa parut 2 biji. Tak perlu parut yang putih. Ada kulit ari pun boleh sebab nanti inti kita pun warna coklat kan. So kita tak perlu guna kelapa putih lah. Hanya kelapa parut biasa 2 biji. Kemudian kita gunakan gula pasir, sedikit air, gula merah. Kak Zaida memang biasanya guna gula merah ni sebab warna dia cantik dan bau dia pun sedap ni ya. Gula merah brand ni lah, ataupun kalau tak ada ni nak pakai gula kabung pun boleh, manisan pun boleh yang keping-keping nipis tu, ataupun gula timbang, gula Melaka pun boleh ya. Ini kemudian kita guna daun pandan dan sedikit garam. Okey, cara buat dia, kita onkan dapur dulu. Okey, Boleh? okey, kita akan masukkan air sikit. Air ni hanya untuk nak melarutkan gulanya je ya. Tak perlu banyak-banyak lah. Dalam setengah daripada paket ni lah ya. Kalau untuk 2 biji, setengah daripada paket ni. Paket ni biasanya dalam 500 gram ke macam tu. So kita akan guna separuh lah ya. Kemudian dia kurang manis, jadi kita perlu tambah sedikit gula pasir. Dan kita akan letak daun pandan, sedikit garam untuk nak bagi dia rasa lemak-lemak dia. Okey, kita masak sampai dia mendidih ya.
Ada orang tanya lagi tu Ha. yang baru-baru masuk ni. Yes. Buat apa ni Kak Zaida? Hari ni kita buat badak berendam. Tapi inti kelapa ya. Badak berendam kita intinya kelapa. Kuih orang lama ni. Mak-mak kita ni. Tok kita. Cuma nanti bila waktu penyediaannya, Kak Zara akan beritahu dia ada 2 cara untuk nak buat dia lah. Okay, kita kacau dia sampai dia mendidih. Kemudian kita akan masuk terus kelapa ni. Ada apa-apa? Ada yang nak bertanya? Siapa-siapa yang ada soalan tu bolehlah tanya. Okay, basically yang ini dia punya inti sama dengan yang first Sama kita yang buat first. tu. Hari tu kita buat tepung gomak kan? Sama. Yang sebenarnya inti kelapa ni sama. Kita semua buat dia. Ya, bahan dia pun sama. Bahannya kelapa, air sikit, gula merah, gula pasir, garam sikit dan tepung gandum ataupun tepung bulat pun boleh untuk nak memekatkan dia nanti. Okey. Kalau nak pekatkan tu sebab apa tu? Untuk nak Nak melekatkan. nak gumpal kan nanti kita nak buat inti ya, senang betul. kan. Untuk sekalikan dia kalau kita nak tak ada kita tepung bulat, kan? tu mungkin dia jadi basah lah, dia boleh berderai. Dia Ya, tak apa betul. bila kita gumpal tu dia boleh pecah. Ya, betul. Okey. Sekejap lagi dia mendidih ni ya. Okey. Hai semua. Warnanya Tengah pun buat cantik. apa tu semua sekarang ni pukul 12.30 mesti tengah tunggu nak lunch kan, Ya, yang betul. siapa-siapa dekat office tu. Bolehlah Sambil tengok lunch tu sambil tengok ni. On aja handphone. Ah. Masing-masing sudah ada handphone, on aja and then boleh sambil-sambil makan, boleh sambil tengok cara-cara buat badak berendam. Lepas tu Nama dia pun siapa-siapa, kalau nama ada dia- yang nama memang agak orang dulu-dulu dia memang very creative with dengan cara dia orang Mesti- sendiri. Mesti macam fikir apa nak Macam mana? nama ni. Macam mana yang orang muda sekarang akan pelik macam mana dia dapat nama badak berendam dia? Dari mana ideanya? Daripada kuih itulah. Kuih tu dah Mungkin siap agak aja. je tengah duduk-duduk nampak pula dekat sungai tu kan badak tengah berendam, sedapnya tengok. Tak ada punya imagination tu. Dia bayangkan kuih tu macam badak. Duduk berendam. Jadi tu yang dia bagi nama badak Bulat berendam. aja rupa-rupa dia berendam. Berendam jadi namanya Jadi badak berendam. Sedap pula bila kita sebut badak berendam kan. Ni tengah panas-panas sedap juga kalau kita berendam. Betul. Okey. Badak berendam ni yang sebenarnya ada 2 versi. Satu warna hijau dan ada jugalah sekarang yang dah tukar-tukar colour. Dan satu lagi dia buat warna purple. Warna purple tu nampak seakan-akan macam badak lah. Badak tu betul-betul berendam. Ya. So yang warna purple tu biasanya dia orang pakai tepung pulut hitam. Macam kuih koci tu kan? Dia jadi warna dia jadi warna purple kelabu tu lah ya. Tapi hari ni Kak Zara buat warna hijau ya. Kita Kita guna rasa dia pandan. pandan. Okey. Kak Zaki Ahmad Sabli kata salam Kak Zaida. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Salam barakah. Ya. Okey, Hajar Nuriah dia kata salam Kak Zaida, saya memang suka buat kuih sendiri. Terima Cuma apa tu? Kuih lama ni tapi kurang pandai bila tengok sangat suka. Thank you. Tengoklah daripada awal sampai penghabisannya. Lagipun kita akan save for the next 24 hours. So you boleh replay, playback, tengok daripada awal. Kalau rasa tak puas tengok lagi. 24 jam tu asyik tengok ni je. Okey, now dia dah mula mendidih ya. Okey, dia mendidih, kita akan masukkan semua sekali kelapa ni ke dalam. Okey, ni ada yang okey, 2 biji kelapa. Okey, nampak tu? Dua biji kelapa dia dengan sekali apa kan orang nak putih saja. Kalau yang ini Kalau dia, ini boleh dengan kulit ali sebab sayang juga kalau kita beli buang kulit ali dia tu. Kulit ali dia tu pun boleh dijadikan inti juga tu. So kita beli yang biasa, kelapa parut biasa.
Tak Yelah, perlu sebab yang putih tu yang putih macam tu kalau kita kita nak nak buat cantik. onde-onde, Design dekat luar kan, kuih dia ni kan. dalamnya pun dah bila kita letak warna ni kan dah jadi warna coklat. Sebab ni kita dah campur, kita nak kita masak kan. Okey, nampak tu ya perempuan. Dia dah mula rata. So kita akan kacau dia hingga kering. Tu yang ada basah lagi, so tadi kita nak keringkan yang bahagian bawah tu lah. Nampak tu air tu berair ya. Kejap lagi dah akan kering. Sementara tu kita akan letak sedikit tepung gandum ya. Untuk nak bagi dia likat lah. Cepat pekat kata orang tu. Lebih kurang satu sudu besar. Sudu makan. Satu sudu penuh ya. Kak Zakia Ahmad Sabli, badak berendam sama tak dengan puteri tidur sebilik? Puteri dua sebilik. Oh, lain bunyi dia, puteri tidur sebilik. Puteri dua sebilik, yang tidur tu lain. Yang dah tidur tu tak boleh buat kuih, tidur lah. Puteri dua sebilik lain. Mimpi lah, mimpi buat yang kuih. ni dia kuah. Dia ada sosnya, berendam dengan sosnya. Yang puteri dua sebilik tu kuih macam kuih tepung bungkus. Dikukus, tu lain. InsyaAllah nanti kita akan. Yang itu kukus lah. Itu kukus. Yang ini kita masak. Ya. Isma Halil, Kak Zaida, ni kuih apa pula hari ni? Maaf baru tengok sebab mesyuarat tadi. Oh, it's okay. Hari ni kita badak berendam. Siapa yang baru masuk, hari ni resepi kita, resepi badak berendam. Ini sedap ni bila ada kuah-kuah macam ni kan. Kita dah siap, kita letak dalam fridge, chill kan. Sejuk, kita keluar makan, sedap. Ini memang kata orang tu memang khusus untuk bulan puasa ni. Bulan puasa kan kita berbuka tu rasanya kalau tak ada kuih manis tak lengkap. Betul. Tak banyak sikit mesti nak lidah tu nak jamah kuih manis. Jadi yang ini semua memang sesuai lah. Yelah, sebab kita puasa kita dehydrate kan. Yes, kita perlukan sugar untuk energy kan. Energy kita dah banyak pakai. Betul. Makan pun bukannya banyak sangat tu. Berbuka puasa ni biasanya makan sikit pun dah kenyang kan. Dan ini pun sesuai juga ni kalau orang nak buat berniaga. Siapa yang plan nak buat niaga tu, salin-salin lah. Kalau macam ni, nanti kita bagi tahu berapa agak-agak macam contoh nak menjual macam mana. Okay, stay tune sampai hujung. Habis kita masak, kita akan bagi tahu. Okay. Kita kacau lagi. Siapa-siapa kalau kita ada tekankan dia agak boleh tanya ya. Kita akan kacau dia sampai dia tak ada air ni bila kita tekan. Sekarang nampak berair tu. Ya, so kita akan kita kena gaul lagi lah. Tunggu dia kering sikit lah. Pandan tu sehelai je. Dua helai boleh, selai pun boleh. Tengok saiz pandan lah. Pandan. Biasa kalau sikit macam ni, dua helai cukup lah. Untuk 2 biji kelapa. Yang gula tadi tu kita pakai dalam berapa banyak? Sama banyak dengan ni. Ini lebih kurang setengah tadi, dalam 250 hingga 300. So gula pun lebih kurang sama, tapi perempuan masih kena rasa dulu. Ya, kadang-kadang kita punya gula merah ni ya, kemanisan dia tak sama. Lain brand lain dia punya manis ya. So you kena rasa. Kalau untuk you nak buat sendiri kat rumah, ada yang tak suka manis. Sebab sekarang ramai dah orang apa? Yalah, health conscious. So dia orang tak nak manis, so you kurangkan gula ni. Gula putih you kurangkan. Gula ni lebih sikit tak apa ni. Gula ni okey sikit daripada gula putih ya. So you kena rasalah, tapi kalau nak berniaga tak bolehlah ikut kita punya rasa kalau kita tak nak manis. Kalau kita ada kencing manis contoh ya, kita berniaga kuih Melayu, kita tak bolehlah buat tawar. Nanti yang membeli tu marah pula. Dia orang tak ada sakit, kita yang orang yang sakit ni untuk dia makan sendiri. Okay. Tapi sekarang ni pun kadang-kadang kalau kita tengok balik, customer banyak tanya manis ke tak? Manis ke tak? Kalau manis dia orang macam takut sikit nak makan lah. So kita pandai agak-agak lah. Agak-agak lah. Tak manis sangat. Manis sangat. Jangan manis leteng orang kata. Tidak tawar. Kalau tawar dah bukan kuih namanya. Susah juga. Makan kalau tawar kan, blend. Hilang lah. Nanti kata orang nak potong sting lah nak makan bila dah tawar. Tak nikmat lah. Tawar ini. Kurang nikmat dia. Nak ada rasa masak. Ada lagi manis. siapa ni yang baru-baru masuk, kita tengah bikin badak berendam.
kuih manis badak berendam. Ni Siti Nurzihan Syekh Abdullah kata Kak Zaidah ni segala sifu semua pandai. Sedapnya, tengok pun sedap. Ini sifu apa ni? Ini sifu lama, orang lama. Orang lama ni OG lah katakan. orang lama ni dia bukan apa yang membezakan dia dengan orang baru, pengalaman dia. Betul. Asam garam Ya, lebih. pengalamannya, asam garam lebih. Itu yang membezakannya. Ya. Jadi yang kat rumah tu kalau nak expert macam Kak Zaidah ni selalulah praktis kat rumah. Jangan ambil pula Kak resipi hari Zaidah ni. ni mula masak daripada umur 12 tahun dah mula masak dah. Dengar tu. Sampai sekarang ni tak pencing-pencing. Jadi kena selalulah kena Ya. selalu praktis. Okey? Ya. Kena selalu praktis, kena selalu masak. Kita kan ada Apa-apa yang mana ada anak resipi kecil tu, pun. masak. Jadi lama-lama nanti dah jadi baru you boleh build the skill. Kalau you tak buat, setahun sekali baru nak buat. Ramadan ni, berjumpa Ramadan tahun depan baru nak buat. Kan? Jadi memang tak dapatlah skill tu. Susahlah Okey. sikit. Now ini you kacau sampai ni dah mula nak kering ya. Okey, Kak Zaidah rasa dah boleh kita ketepikan. Okey, ni dah mula kering ya. Kita kena sejukkan dia sebelum kita mula gentilkan dia bulat-bulat. Alright, ni dah boleh lah. Kita akan tutupkan api dulu. Kita akan sejukkan dia dulu sementara kita nak tunggu dia sejuk. Kita buat dia punya kuah dulu ataupun sos dia. Okey. Okey. So ni kita letak dekat tepi. Tepi dulu. Kita sejukkan. Lepas tu kita akan bulat-bulatkan dia. Kalau kita nak buat kuah dia ataupun sos dia. Macam mana ni? Okey. Boil. Oh, you nak boil eh? Tak boleh. Masak dia kira macam ni. Stir ke? Okey, untuk sosnya ataupun kuahnya lah, kita panggil kuahnya lah ya. Ini Kak Zaidah pakai santan ini ya. You nak pakai santan asli pun boleh ya. Kak Zaidah guna santan cap ayam ni. Pada Kak Zaidah santan ni dia taklah berapa pekat sangat dia compare tu santan kotak lain. Cuma dia punya bau tu. Bau santan dia tu dia punya bau santan tu Macam santan fresh. macam santan betul. Macam santan fresh lah. Dia punya bau tu ya, kita nakkan bau santan tu. Okey. Satu kotak santan ni lebih kurang 1 liter. Kemudian kita akan masukkan air. Mintakan senduk dengan Senduk dengan? senduk. Senduk saja. Kita akan masukkan air. Sama juga ya, 1 liter santan, 1 liter air. Ada yang setengah tidak menggunakan tidak menggunakan gula ya. Tapi Kak Zaidah dekat sini Kak Zaidah letak 2 sudu makan gula. Ya. Kemudian garam. Tiga sudu makan garam, 3 sudu teh garam. Dan kita akan letak tepung beras. 1, 2, 3. Kita letak 3 dulu. Sebab sukatan tepat untuk tepung beras ni tak ada. Sebab kita guna santan kotak yang kadang-kadang lain santannya, lain kepekatannya ya. So kita akan tengok sekejap lagi. Nanti Kak Zaidah ambil senduk sekejap ya, untuk nak kacau. Okay, kita tunggu dia pekat nanti. Kuah dia ni
rupanya seakan dadih ya. Dia seakan dadih. Dia pekat dan pekat gebu lah macam tu panggil. Jadi dia nampak macam dadih. Dia macam likat sikit lah. Macam likat. Dia punya kepekatan dia tak sama kalau kita tahu tepung jagung. Tepung jagung pekat dia lain ya. Kalau kita guna tepung beras ni dia jadi macam dadih. Kalau apa, okey, yang ini rupa dia macam dadih. Kalau tepung jagung tu dia jadi apa? Dia jadi lain, dia jadi pekat. Dia tak macam dadih. Dadih ni dia ada macam lampi tu. Dia macam bergumpal sikit. Okey. Ya, dia punya pekat tu lain. Okey, so Yelah, kalau mungkin apa tepung jagung tu dia nampak macam muak sikit dia. Dia punya tepung jagung, pekat dia tu. kadang-kadang ada orang buat ni dia guna tepung jagung ya. Dia sebenarnya dia kena guna tepung Ni tepung beras. Tepung beras untuk nak buat kuah dia ni. Siapa-siapa yang baru join tu, again kita tengah masak badak berendam. Jadi yang sekarang ni Kak Zaidah tengah buat kuah dia. Kuah kan? Kuah. Apa tadi dekat dalam kuah ni? Dia nak berendam tu jadi Kenalah dia berendam. Jadi adalah benda yang dia berendam ni lah yang kita tengah buat ni ya. Okey, dia punya kuah ni apa tadi Santan, yang Kak Zaidah pakai? Santan 1 kotak ni, 1 liter santan ni. Oh, cukup lah, penuh lah. Maksudnya kita pakai 1 liter semua. 1 liter. Air pun 1 liter. Kemudian tepung beras 3 hingga 4 sudu. Kita tengok kepekatan dia sebab lain brand ni, lain dia punya pekat. Ya, kalau nanti Kak Zara tunjuk kepekatan dia. Kalau pekat dia rasanya kurang pekat, kita akan tambah lagi tepung beras ya. Okey. Sementara ni Kak Zara letak 3 sudu. 3 sudu ni sudu bumbu ya, penuh macam ni. Bukan 3 sudu macam ni. Ya, kita pakai 3 sudu macam ni. Okey. Bumbu lah maksudnya macam bumbu. penuh lah. Kemudian 2 sudu makan gula. Gula putih. Gula putih. Okey, ada yang nak bertanya, ada yang tu. Kak Zada ni tak nampak yang sebenarnya apa yang perempuan tanya ke ya. So, kena ada asisten untuk nak membaca. Okey, ni kita biarkan dia mendidih. Dan kita tengok kepekatan dia. Kalau dia rasa macam kurang pekat, kita akan tambah sikit lagi tepung beras. Kalau you tak nak pakai ayam brand ni pun tak ada masalah. You bolehlah pakai apa-apa santan yang you biasa gunalah. Mana-mana santan boleh pakai. Nak pakai santan asli pun boleh. Santan asli lagi sedap dia sebenarnya sebab dia ada minyak. Cuma santan asli tu dia punya shelf life dia pendek sikit lah daripada yang ni. Jadi boleh tahan lama sikit. Lama sikit lah. So siapa yang nak berniaga tu, it's okay, tak apa pakai apa santan kotak sebab lagipun untuk kualiti kuih pun lebih elok rasanya. Ini jangan dibiar ya, nanti takut dia berkerak sebab dia ada tepung beras dalam dia, so you kena selalu kacau dia lah. Kacau dia sampai dia likat. Jadi tadi nisbah air dengan santan satu-satu lah 1 liter air, 1 liter. Tapi itu pun tengok jugalah sebab kita nak tengok ni apa brand apa. Kalau yang ini Kak Zaidah pakai ayam brand. So kalau ayam brand nisbah satu-satu lah. Ada yang tak letak gula langsung ya, jadi dia rasa macam lemak-lemak masin. Tapi Kak Zaidah letak 2 sudu gula supaya bila kita makan sos ni nanti ni macam blend sikit lah dengan apa tu kuih ni tu ready. Badak ni tu ready. Okey, dengan gula nak mendidih. Okey, yang siapa yang baru-baru masuk, yang ini Kak Zaidah tengah buat kuah untuk kuih badak berendam. Jadi hari ni resepi adalah resepi badak berendam. Yes, Syariza Noran kata kuih badak berendam.
Ada heart shape lagi kat mata. Saadia Hashim kata, Assalam, maaf kuih apa? Oh, kuih ni badak berendam tadi. Yang saya cakap, badak berendam. Kuih manis. Fiza Ilyas, seafood sugar flower. Saya ni Cikgu Siti. Cikgu Siti. Hai, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Terima kasih kerana join live kita. Terima kasih. Okay, anyway, kita punya live ni akan ada insyaAllah setiap hari ya. Siapa-siapa yang baru join live kita. Hari ni live kita yang ketiga. Hari ketiga ni hari ya. ketiga. Okay. Now, Kak Zara tengok ni agak cair ya. Belum tak cukup pekat. So Kak Zara dah bancuh dekat sini. Lagi dua sudu makan lagi tepung beras dan sedikit air. Kita masukkan lah. Waktu dia dah mula panas, kita tak boleh taruh tepung direct kat sini. Dia kena bancuh. Kalau tidak ni dia berketul. So kalau bancuh tu kita pakai air biasa ataupun air panas? Air pipe biasa. Air biasa ya. Okey, ni dah mula pekat lah. So tadi mula-mula Kak Zara letak 3. So now Kak Zara tambah lagi 3 jadi 6 lah. Dia dah mula cantik betul? Tadi apa tu yang Kak Zada masukkan yang kemudian tadi tu tambah berapa tadi 3. lagi? 3 sudu. 3 jadi sudu 6 tepung? Lah. Tepung beras. Jadi beras. Bila kita nak bancuh waktu dia waktu kita nak add waktu dia tengah panas, kita kena bancuh dia dengan air. Kita tak boleh terus taruh tepung dalam ni ya, nanti bergentil tepungnya. Okey, saya nampak ni. Sedap ni, dah berbau dah santan dia dengan pandan. Sedap. Yang tengok-tengok ni tak teringin ke? Buatlah dekat rumah. Ada yang plan untuk nak berniaga, nak cari duit lebih, income lebih untuk bulan puasa, untuk raya ni, bolehlah berniaga resepi ni. Sedap dia ni. Kadang-kadang nak dapatkan kuih-kuih macam ni susah ni. Jarang. Susah, ya? Selalunya resepi macam ni. Yang ni biasa susah nak cari kuih-kuih macam ni ya. Betul. Kalau nak makan tu macam nak kena buat sendiri tapi malas. Kak Zada kena ada bikin sendiri. di restoran Kak Zada dulu kita memang ada buat hari-hari. Kita ada peminat tersendiri untuk ni. Cuma lately ni kita sibuk. Jadi kuih-kuih macam ni kita dah stop Sekarang dulu ni, lah. Sekarang ni pun kita tengah sibuk buat biskut series untuk 2019. Tengah sibuk sangat dengan biskut raya. Ahmad Nur Azlina tanya, kena kacau selalu. ada letak garam tak Kak? Ada, mesti kena letak garam. Kalau tak garam tak sedap. Sebab dia kena ada masin-masin sikit ni. Sebab ni kuah kan? Dia kena ada masin-masin. Boleh hirup kuah ni. Ni yang sedap ni. Lemak ada rasa masin-masin. Jadi dia tak muak lah kalau kita letak garam. Kalau garam tak cukup, lemak nanti dia macam muak. Boleh. So kita kena keep on stirring ya. Kita jangan tinggal. Kalau tinggal apa jadi Kak Zada? Dia berketul. Sebab santan ni kan. Ya, semua tengah buat apa tu? Sampai tengok live kat mana ni? Semua dekat rumah ke? Dekat office ke? Office rasanya break lama sikit kot. Sebab hari ni Jumaat kan? Kat mana tu? You guys kat mana sekarang? Ahmad Nur Azila kata berapa sudu Kak garam? Garam 3 sudu. 3 sudu Sudu teh ya, jangan sudu besar pula. Kan masin lah. 3 sudu macam teh ya. hirup kuah garam. Okey. Kita tambah sikit je lagi. Bagi dia lagi kental. Humaya Ismail tanya Puan Zaidah, pekat kuah tu ikut santan and air ya? Macam mana? Santan and air? Maksudnya ikut kuantiti air dengan santan lah. Kalau dia punya kepekatan tu. Ya, pekat dia macam ni nampak ni? Macam dadi. Dia kena pekat macam ni lah. Dia macam dadi. Tu. Ada orang cakap dekat office tengah rehat. Okey lah ni dapat tengok Juadah. Esok dah cuti, weekend bolehlah beli balik office, beli bikin dekat rumah. Sedap ni.
Ada yang cakap dekat rumah baru lepas masak. Oh yelah, lunch time kan. Petang ni boleh buat ni untuk apa? Minum petang. Boleh bawa terus ke. Yang dekat office tu tak keluar pergi makan ke? Mak Siti, Singapore cuti umum Good Friday. I see. So boleh lah. Sabah Sarawak Good Friday. So happy Good Friday siapa yang celebrate? Okey, dia dah Dah pekat cantik. Cantik pekat dia tu. Siapa-siapa yang kat sini daripada Sabah Sarawak ada ke yang tengah menonton ni? Jauh tengok ni Maya Ismail ada dah satu menu bulan puasa. Oh, dah ada satu. Anyway kita dah ada. Kita dah ada hari ni ketiga dah. Ni kita punya menu yang ketiga. Kita dah ada 2 menu. So jadi lepas ni kita akan ada banyak lagi. InsyaAllah kita buat live setiap hari. So stay tune ya. Push on your notification sebab kita setiap hari kita akan announce. Dalam lebih kurang pukul 10.30 hingga pukul 11.30 kita announce bila yang kita akan live dan resepi apa. So you guys should stay tune lah. Okay. Kalau Instagram push on notification untuk Insta story dan posting. Facebook pun sama. So you akan dapat tahulah kita punya latest news. Ain Ali tadi tu tambah tepung beras lagi ke? Tadi kita 6 hingga 7 sudu. Jadi total dia 6 hingga 7 sudu untuk 1 liter air, 1 liter santan. Yang santan kita pakai santan ayam brand. Okay? Sebab different santan, different brand, dia punya texture lain. Tak sama. Kepekatan dia tak sama ya. Jadi you all ni balik, kalau you all nak bikin macam contoh ayam brand tak ada, it's okay. You cari boleh je apa-apa, boleh. Even santan fresh pun lagi elok lah, lagi sedap lah sebenarnya kan. Ada lagi dia ada minyak sikit. Tu yang cantik tu. Sekarang ni kita guna santan ni dia agak memang putih ya. Kalau kita pakai santan asli, warna dia ni tak akan dapat putih macam ni. Warna tu. Kalau santan asli lah. Ni kalau santan kotak memang warna dia jadi putih melepak macam ni. Kalau macam santan biasa jadi tu bila dia you macam buat ada nanti, kalau kat rumah kalau buat pakai santan biasa, jangan terperanjat pula, dia tak boleh jadi putih macam ni. Dia macam creamy sikit. Dia creamy sikit. Kalau yang ada banyak kulit ari tu sebab dia apa? dia lagi dia macam kelam-kelam sikit. Dia ada minyak tadi katanya. Minyak dan kulit ari kelapa tu. Ya, okey. So ini dah nak mula mendidih. Tengok ya, dia dah nak mula mendidih. Sampai dia mendidih. Okay, siapa yang baru-baru masuk tu, kita tengah buat kuih badak berendam. Yang sekarang ni Kak Zaidah tengah buat dia punya kuah dia. Untuk badak tu berendam nanti. Ni lah ya. Kejap lagi nanti kita buat badaknya. Okay, assalam Puan Zaidah. Nanti boleh ajar buat seri muka pulut hitam. Saya pernah makan kuih tu kat restoran bawang, sedap sangat. So insyaAllah nanti kita akan cuba share. Sebab kita setiap hari ni insyaAllah kita almost 40 hari kita akan live ni. So bayangkan berapa banyak resepi kat situ. Okay, so stay tune dengan kita. Dan akan ada banyak macam resepi. Macam hari ni kita buat kuih manis. Kita selalu ni kita akan selang-selang lebih kurang kan. InsyaAllah Kak Zara cubalah. Selang-selang kuih manis, kuih pedas. Nanti ada kita akan selang-selikan dengan lauk pauk. Humayah Ismail kata rugilah dah terlepas. Oh, it's okay. Boleh Kalau pergi ke Simple Sugar kat Facebook. Cuma kita punya live yang 2 hari live lepas dah habis lah. So if you have any question ke siapa yang contoh tengok dah ada resepi ni kan, bolehlah DM kita tanya if you have any questions or any doubts tentang resepi yang kita buat live ni, boleh DM kita directly, okay? Dah nak mendidih ni. Nampak tu. Dia memang pekat macam ni baru dia cantik. Lepas tu dia ada macam ni buih-buih ni sebab kita kacau dia ya. Dia jadi buih. Nampak tu ya. Dia memang pekat, dia macam dadih. Kalau orang dulu dia ada 2 cara yang sebenarnya buat benda ni. Nanti sambil Kak Zara buat sekarang, Kak Zara akan beritahu apa satu cara lagi yang biasanya orang lama-lama buat lah. Dia punya badak tu. Badak tu macam mana kita nak buat. Sekarang ni kita ambil yang ringkas sebenarnya. Ya. Kalau orang dulu lagi banyak lagi
rumit sikit lah buat dia. Ya, sampai pekat macam ni lah. Hari ni you all lunch apa? Siapa yang lunch? Dah keluar lunch. Sekarang dah pukul lebih kurang pukul 1. Lunch apa hari ni? Hari ni inilah kita punya dessert untuk lunch. Kita punya lunch, kita punya dessert. Kita punya dessert lunch, kita punya tea. Brunch. Okay, so I think ni dah okey lah ni ya. Dia dah mendidih. Okay. Kita tengok ya, dia bukan macam kuah biasa, dia macam daging. Dia pekat, dia kental. Ini yang buat dia sedap ya. Kalau nak berniaga, mungkin perempuan boleh cairkan sedikit lah. Jadi kuahnya dapat banyak sikit. Ini kita nak makan sendiri, biarlah kita buat pekat macam ni. Okey, dia dah mula dia dah mendidih tu ya, nampak ya. Dia dah start to boil. Okey, kita akan tutup api dulu. Ataupun kita akan naik air untuk kita nak buat nak rebus buahannya tu lah, dia punya kuihnya tu lah. Ini kita akan angkat, kita akan letak air panas untuk kita nak didihkan bagi tu. Ya, ini dah siap, kita akan angkat ya. Sedap ya. Siapa-siapa yang ada soalan, yang ada kemusykilan, Okey, now kita dah boleh tanya, okey? Kak Zaidah ada dekat sini. Ada Cuma nampak ni. tangan je nampak. Umayyah Ismail kata kalau badak arwah mak mentua saya inti gula Melaka je. Oh, jadi tak ada kelapa lah ya. Ada Gula. juga. Ada macam gula. kuih onde-onde tu lah. Umayyah Ismail, oh bestnya, alhamdulillah. Okey. Serima Talib, sedapnya teringat ke arwah abah yang suka makan ni waktu berbuka. Oh. Ni ada ni, kalau dah ada resepi ni, cuba-cubalah buat kat rumah ya. Umayyah Ismail, rebus badak ya. Kita buat rebus. Rebus, badak ni direbus. Okey, ni Ada selain daripada rebus ke Kak Zaida? Untuk badak ada kukus. Kukus. I see. Okey, sekarang ni kita tunjuk kat sini boleh? Boleh? Cara-cara kita dah mula nak buat Okey. ya. Alright, yang ini kita tengok air ni tengah boiling, kita tunggu dia tengah boil tu. Okey, sekarang ni kita buat inti yang tadi tu kita gentil-gentilkan bulat-bulat macam ni. Ni dah Ya, sejuk lah. ni Bila dah dia sejuk kita kita boleh gentil. gentil bulat-bulat. Jadi senang kerja kita. Cantik lah dia gentil macam ni. Itu yang gunanya kita masukkan tepung apa tadi tu? Senang supaya kita Tepung senang gandum. dia tak berderai lah. Okey, macam ni ya. Alright, ini kita ketepikan dulu. Sekarang kita nak buat dia punya bahan-bahan untuk ini. Untuk tepungnya. Maka saya guna tepung pulut. Apa-apa tepung pulut pun boleh lah. Satu paket tepung pulut lebih kurang 500 gram ya, satu paket ni. Kemudian satu sudu teh garam. Kak Zara guna air kapur ya kat sini. Ada yang tak pakai air kapur, ada yang guna air kapur. So terpulanglah, boleh guna air kapur. Cuma bila ada air kapur ni bau dia agak lain sikit. Ada yang kata cantik inti. Kalau nak inti cantik macam tu, bila masak kelapa tadi, itulah gunanya tepung beras. Beras ke tepung gandum? Tepung gandum. Tepung gandum. Tepung beras pun boleh juga. Tepung beras kita tahu sama ada tepung gandum atau tepung pulut. Pada intinya tu. Okey, satu sudu teh air kapur. Kalau tak nak letak pun tak apa ni air kapur ni. Satu sudu besar air kapur. Sorry ya, satu sudu. sudu teh memang cakap. It's Sorry lah, ya. okay. Kalau macam Ini hari ni kita buat warna hijau. Jadi kita pakai memang warna asli daripada daun pandan. Kak Zara tak ada letak sedikit pun apa warna tiruannya, hanya
daripada daun pandan. Lebih kurang dalam 10 helai daun pandan, kisar dengan air. Ini lebih kurang 1 liter. 1 liter. Ya. Okey. Okay, sorry. Minta maaf ya, ada pula berbunyi telefon. Sorry, ada disturbance pula. Okey, ini daun pandan Okay, yang we're kita dah back kisar dekat dengan Instagram. air. Kita akan masuk terus kat sini. Kita kena sikit-sikit lah. Ada orang nak tengok muka Kak Zaida. Okey, kejap lagi. Kameranya ngam-ngam aja untuk pihak. Nak tengok jap muka Kak Zaida. Sat. Sabar nak. Dah siap-siap lagi boleh tengok. Kenapa dah Okey. rindu ke? Rindu sangat lah tu. Mesti dah lama tak datang kelas tu. Tengok tu hijau cantik. Hijau cantik Ini hijau hijau original pandan. daripada pandan lah. Kadang-kadang kita takut tengok ada yang letak colouring sebab pandan ni lebih elok warna dia. Warna dia nampak lagi Kita kenal sedap. sebenarnya warna daun pandan dan warna apa warna ya. Kita bila kita tengok tu kita tahu. Okey. So jadi ini kita nak pakai berapa banyak tu pandan yang Kak Zada dah tengokkan, kita ya. blend. Kak Zada tengokkan. Tadi satu ni penuh tadi 500 ml. 500. So kita akan tengok 600 600. Okey. So kalau 600 ml tu berapa banyak kita tengok, pandan yang kita pandan masukkan? 10 helai. 10 helai. So nak kita dapatkan blend warna lah. Kita blend dan kita blend, tapis. dan kita tapis. Tapi jangan terlampau banyak pula daun pandan tu. Kalau terlampau banyak, dia ada rasa pahit pula nanti. Pahit daun pandan tu. Ya. Tengok ya. Kita akan uli dia sehingga dia tidak melekat di bowl dan pada tangan kita. Dia tak melekit lah. Dah cantik kan ni. Ya. Cantik. Berkilat. Kadang-kadang daun pandan ni pun ada yang warnanya terang ya. Ada yang kadang-kadang kita blend, kita kisar banyak pun warnanya macam tak menarik. So you kena tengoklah. Biasa kalau nak dapatkan warna yang terang ni daun pandan yang kasar-kasar tu. Okey. Ini daripada 500 gram tepung pulut. Airnya, air daun pandan kita dapatkan tadi berapa ya? 600 ml lebih kurang tadi. Lebih kurang 400. Oh, tadi kita pakai. Ni 600 tadi. So Kak Zada gunakan 400 untuk ini. 1 sudu makan air kapur. Bukan kapurnya ya. Air kapur tu dibancuh dengan air. Bukan kapur tu kan tak boleh makan pula kan. Ya. Dia ambil airnya, air kapur. Kemudian 1 sudu teh garam. Okey. Sekarang ni kita nak mula menggentil dia. Tengok. Air ni pun dah, I think air ni banyak lah. Kita kena buang sikit sebab takut dia. Sekejap lagi kita nak masukkan dia melimpah. Okey. Terkejut kuih dengar bunyi telefon. Aduh. Kelas Kak Zaida kat mana? Kita dekat studio, dekat Puchong. Dekat area mana ni ya? Ni area apa? Puchong Taman Putera Perdana. Taman Putera Perdana. Okey. Untuk badak berendam, biasanya dia agak besar sikit ya daripada kuih-kuih lain sebab itu namanya badak. Besar sikit ya. So kita akan bungkus intinya macam ni. Lebih kurang besar macam ni. Dia kalau you nak buat comel-comel, ada juga sekali saya tengok orang buat comel-comel ya, tapi terpulang lah. Cuma asal dia memang besar. Macam satu biji ni kita boleh makan sampai 3 kali scoop lah, 3 kali kita cekut dia lah ya. Okey, nak Kak Zada nak buang sikit air ni sebab banyak sangat, takut dia melimpah. So kita akan ambil sikit airnya. Okey, besar macam ni. Masukkan inti 1, kemudian kita akan bulatkan. Ada yang cakap saya tinggal di Taman Putera Perdana. Boleh saya tahu kat mana tu ya? Kak Zaida dekat
dekat sebelah dekat apa ya ni nama tempat ni? Dia lupa pula kan. Alpha Arena. Dekat masjid Alpha apa tu? Arena. Studio Kak Zada kat situ lah. Ada 99 Speedmart, ada 7E. Ada 7E, sebelah warung Pak Teh. Okey, ni air dah mula mendidih. Kak Zada terus masuk ya. Okay, jadi masukkan aja terus. Masukkan terus. Kita rebus macam kita buat onde-onde. Dia punya besar tu lebih kurang macam bola Dia besar pingpong. sikit daripada besar Macam bola pingpong. Kalau onde-onde semua tu dia kecil sikit. Ini dia besar sikit. Dia sebab kita nama pun dah badak berendam. Dia kena besar. Ada yang tanya tadi pandan tu 1 liter ke? Kita pakai lebih kurang 10 helai. Mula-mula kita letak pakai dengan air 600 ml. Jadi, kemudian yang kita pakai untuk yang bancuh tadi ni 400 ml lebih kurang. Air pandan. Oh, ada yang daripada Ipoh. Apa khabar orang Ipoh? Terima kasih. Oh, penapis. Okey, kita akan masuk dia. Kita akan tunggu dia hingga dia timbul lah. Hai semua yang baru-baru masuk ni, kita tengah buat badak berendam. Badak berendam. Yang tu nampak tu kita ni kita boil lah dia punya badaknya. Ada setengah tadi kita nak cakap pasal ada satu cara lagi. Satu cara lagi. Yang ini Kak Zada buat cara mudah dan cara kebanyakan orang buat macam ni lah. Ya, kita rebus, kemudian angkat, kemudian kita terus masuk pada kuah yang kita dah buat tadi. Dan ada satu cara lagi. Ini cara mak-mak kita dulu-dulu buat ya. Kuah tadi yang dah dimasak yang bersih supaya sekejap ya. Untuk saya nak cedok. Daripada air. Ya. Okey, sorry tadi nak pergi nak ambil apa tu? Sorry. Aku nak sediakan tapi. Make sure yang ini sebab kita kena ambil dia, kita pakai penapis lah elok. Kita tak kacau bentuk dia. Kita sambung lagi tadi yang Kak Zada tengah cerita tadi tu. Okey, yang lagi satu cara yang zaman-zaman mak kita dulu buat, dia tak buat macam ni ya. Dia letakkan dalam satu loyang kuahnya tadi tu. Kemudian ini dimasukkan tanpa masak lagi. Dimasukkan dalam kuah tu. Lepas tu dikukus. Jadi benda ni masak dalam kuahnya. Itu cara lama lah. Itu pun boleh juga. Okey, yang ini kira macam ringkas dan mudah lah. Kita siap-siap rebus dulu, kemudian angkat, terus letak dalam kuah. Ada yang tanya ni inti gula apa? Kan dia inti kelapa. Kelapa. Yang kita dah buat kelapa yang tadi. kita dah masak. Kita tunjuk kat Facebook dulu sebab yang tanya dekat Facebook. Okay. Alright. Oh, Allahu Akbar. Jatuh pula. Minta maaf ya. Okay, so ini adalah dia punya inti kelapa. Okay. Alright. Yang inti kelapa tu kita buat macam tepung gomak pun pakai inti kelapa yang sama. Kita pakai ni semua inti yang sama. Okay, siapa-siapa yang baru masuk tu, yang sekarang ni nampak ni, yang ini adalah dia punya badak. Jadi kita akan rendamkan dia dengan kuah. Kuah kita bagi dia sejuk sekejap. Selalunya kalau nak makan badak berendam ni, kalau kita chillkan dia, kita sejukkan dia dengan kuah tu sedap. Tu lagi sedap lah. Selalunya yang dihidang macam tu lah yang sedap. Umayyah Ismail, betul, saya buat macam tu, tepung mentah and kuah mentah kukus. Yes. Ini cara senang sikit lagi. Ya. Okay. Kalau kukus tu kita nak naik kukus pula, macam ni kita ringkas, tapi rasanya tak lari, cuma rupanya tu ada lain sikit. Bila kita kukus dia jadi lain sikit. Jadi kita tunggu dia timbul.
ni kita direct dengan aircon, so jadi dia tak jadi bila tutup macam ni dia panas cepat sikit lah. Bila macam ni dia belum masak lagi, dia dah masak, nanti dia akan timbul. Bila kita tengok dia timbul je, dia dah masak. Bagaimana nak buat kuahnya? Tadi kita dah buat kuah. Yang ini kuah dia dah siap. Ini Kak Zada dah terus letak kat dalam mangkuk yang kita nak serve lah. Ni dia macam dadih ya. Ini kuah. Nampak tu? Dia macam dadih, dia macam bergoyang-goyang macam tu. Okey. So kuah kita dah buat tadi. So jadi live ni kita akan save 24 jam. Siapa yang bertanya yang baru masuk tu, kalau yang terlepas, you boleh replay nanti kejap lagi. Dan boleh share terus ya. Bila share resepinya tak hilang ya. Ni siapa yang ada dekat Facebook ni, tolong share selagi tolong like. Selagi kita live ni, tolong share dekat dalam grup, apa-apa grup yang you ada, dengan rakan-rakan yang lain, dengan family. Okay, so share, kita sama-sama kongsi. Dan benda ni boleh jadi macam juadah berbuka nanti, kita makan petang ya. Ada siapa yang planning untuk nak cari duit lebih tu untuk hari raya, bulan puasa ni, boleh lah untuk boleh berniaga. Okay, ni ya cara dia lagi. Kita akan bungkus dia. Okay. Lepas Kak Zada cuci tangan sekejap, lawannya jari Kak Zada. Kita pembomak. Sekejap ya. Siapa yang baru tengok live kita ni, sebelum ni hari ni adalah kita punya live yang ketiga. So sebelum ni kita dah buat tepung gomak, kita dah buat itu kuih manis, dan kuih pedas semalam kita buat lotus tahu. Dekat dalam dia kita pakai prawn, kita pakai udang. So siapa-siapa macam yang teringin nak tahu ke apa, InsyaAllah kita akan respon secepat yang mungkin. Jadi DM kita direct. Okay, direct message kita. I baru join lah, boleh tanya tu pakai brown sugar apa ya? Kita pakai gula Melaka. Kita pakai brown sugar, kita pakai gula Melaka. Brown sugar lain ya. They call it jaggery powder. Gula ini gula apa? Gula Melaka, gula merah, yes. Gula merah atau gula. Nampak ya dah timbul. Ada setengah panggil gula merah, ada setengah panggil gula Melaka. Kita biarkan sekejap. So kita pakai yang ini. Kita biarkan sekejap, dia dah timbul. Okay, kita biarkan sekejap dalam 2 minit macam tu bagi dia betul-betul kembang. Baru kita angkat. Yang tu kira dia dah almost cook. Almost cook. Dah masak sebenarnya. Cuma kita nak bagi dia baru naik. Dia baru naik. So kita bagi dia kembang sikit. Okay. Okay. Ni sementara tu Kak Zara sambung lagi buat ni. Masukkan inti. Kalau perempuan nampak besar-besar, dia memang besar yang sebenarnya. Ya. Dia bukan kecil-kecil comel. Sebab itu namanya badak. Kalau nak buat kecil comel pun boleh juga. Dia cakap ni ringkas lagi, rasa tetap sama kan? Sama. Cara bikin je yang berbeza. Sebab kita pakai ingredient semua sama. Memang ingredient badak berendam lah. Okay. Buatnya macam buah Melaka, terapung angkat dan gaul dengan kelapa putih badak ni berkuah betul. Sekarang ni dah lebih kurang dalam 2 minit lebih. Kita akan angkat dia. Rupanya macam ni. Tak nampak Facebook. Nampak? Okay. Nampak. So, kita akan angkat yang mana dah timbul ni lah. Terus masuk dalam ni. Rendam dia kat dalam tu. Mana tu? Woo. Nampak tu? Nampak tu? Kita terus masukkan dekat situ. Nanti Kak Zana akan scoopkan. Kak Zana nak tunjuk kepekatan kuah dia tu. Ya. Kita bawa ke sini sikit Kak Zaidan. Jadi orang boleh nampak. Ni? Macam tu. Ya. Kita masukkan. Ni kita masak lagi. Ni yang ni Kak Zana dah buat lagi. Sebab dadih ni banyak ya. Banyak. Lepas tu ni kita masukkan terus dekat dalam kuah dia. Dengan panas-panas. Dan kita akan scoopkan dia.
how kita serve dia lah. Tu. Oh, sedapnya. InsyaAllah. Nampak tu. Nampak tak kuah dia pekat? Tu dia. Sedapnya. Memang Sedap. Yang ni dah Kadang-kadang dapat. aku tak tahan ni, ha? Sedap juga ni. Yang dah siapa-siapa ni dah ada resepi ni, bolehlah terus try. Keluar pergi cari bahan, terus buat. Nanti takut lupa tunjuk macam lagi mana sikit. cara sebab Mana kita yang tadi? sebab tunjuk sikit kita lagi. sebab kita apa ni punya live 24 jam sahaja. Jadi Sambil-sambil tu Kak Zada tunjuk sikit lagi ya. So dia ada yang macam terlepas, terlambat bersiaran. Okey. Kita dah rasa dah tekak ni. Cubalah yang kita balik siap. ni balik ni cubalah buat. Senang je. Ni nanti kita save 24 hours. You boleh replay banyak kali, okey? Kuih Melayu Kalau- ni inti dia lebih kurang sama je. So you buat sekali inti dia banyak. Simpan dalam peti sejuk. Lepas tu you boleh buat bagai-bagaikan dia. You boleh buat kuih koci, boleh buat ni macam intinya sama juga dengan inti tepung gomak yang kita tunjuk hari 2 hari sudah. Macam ni ada yang kata sama juga. badak berendam, kuih koci, tepung bungkus semua sama Semua je. sama. Intinya sama je. Orang dulu pun betul. dia tak ada bahan lain. Itu je lah bahan yang dia boleh dapat. Tepung beras, tepung gandum, tepung pulut, kelapa. Ya, sama je. Cuma rupanya dan nama je lain-lain. Ada orang kata, "Kak nak datang ni depan rumah je." Siapalah tu? Nanti belum siap. Sedapnya, sedap. Ada yang tanya, nak nombor boleh tak? Nombor. Nombor Boleh pergi dekat kita punya IG, ada ada nombor dekat situ. Boleh ambil kat situ. Kita punya Instagram. Kuih ketayak pun boleh. Kuih Kuih ketayak ketayak pun pun boleh. inti yang sama. Inti yang Intinya sama. yang sama. Salam sis, tak ada resepi ke? Resepi kita buat daripada awal lah. So jagi ni kita save 24 jam. Resepi ni kita cakap sebab, je sebenarnya. sebab Sambil kita buat, kita beritahu resepinya. iya saya. So jadi Tak ada yang sediakan bertulis lah. paper, sediakan pen. So sebab you boleh save, you boleh salin lah resepi sebab kita masak sekali, kita buat cara sekali. Bukan kita bagi resepi, kita bagi cara-cara buat sendiri kan. So jadi you boleh tengok macam mana Kak Zaidah buat daripada awal. Sikit bahan, ada kurang sikit bahan ke ni yang tu kita biarkan dia timbul dan kita angkat. Okay. Sedapnya, boleh ulang kuahnya sebab tengok live dah half. It's okay. Boleh Yang replay live ni tengok nanti you boleh replay sebab kita akan save dekat kita punya wall ni, dekat Simply Sugar Facebook page ni. So you boleh replay lah for the next 24 hours. Okay? Nama IG Simply Sugar Baking Studio. Rapat, semua rapat. So just search Simply Sugar, SIMPLY SUGAR STUDIO. You jumpalah kita nanti. Okay. Kuih apa ni? Oh, ni yang baru-baru masuk. Kita tengah buat ni. Kita tengah buat badak berendam. Yang ni kita dah rendamkan lah. Okay. Kejap ya, ada Facebook, kita punya Instagram dah habis dah for 1 hour. So kita buka balik live baru. Okay. Dah 1 jam dah, tak perasan dah kita. Okay. Alright, ni ni badak berendam. Siapa yang baru masuk, nampak ni. Kita dah rendamkan dia, nampak? Kuah dia punya kuah pun, kuah dia macam daging, bak kata Kak Zaidah ni. Nampak tu. So inilah dia. Tada. So hari ni kita buat badak berendam pandan. Badak berendam pandan ya. Okay, Lepas tu cara kita hari ni masak, ada setengah orang dia kukus, tapi hari ni kita buat cara mudah, ringkas. Kita rebus dulu, kita masak dulu kuah dia. Tapi masak dulu kuah dia, jangan buat ni dulu. Jangan buat apa tu dulu. Jangan buat ni dulu, nanti buat ini, nanti bila you angkat
you kena rendam pula dengan air sebab dia tak boleh duduk bila dah diangkat. Tepung pulutnya tu melekit ya. You tak boleh biarkan dia duduk dalam mangkuk, nanti dia akan melekat. Jadi kalau sekiranya you terlupa nak buat kuah, you dah buat ni dulu, angkat, you kena rendam dengan air. Rendam dia dalam air. Lepas tu buat kuah dia, tapi lebih mudah kalau you buat kuah dia dulu. Lebih macam elok dah siap buat kuah dia, masak je dia, terus tuang dalam ni. Lebih eloknya kuah dah siap lah macam ni. Kuah ni yang dah macam siap. bukan berendam lagi. Ini so kita tunggu lagi yang tu belum masak lagi ya. Okey. Ini yang kita dah tuang kat dalam mangkuk, so that you boleh nampak. Kita akan Patutnya nama ni berendam sebab dia duduk kat atas macam ni je. Sebab bila berendam. kita makan macam ni, rupanya kita hidangnya macam ni. Ni hidangan dia. Okey, Kak Zaida cuba potong, you boleh tengok macam mana dalam ni. Oh, saya pun nak cubalah. Saya pun kena cuba. So, Okey, siapa-siapa ni dia. yang tengah tengok ni, minta maaf lah ya, kita cuba dulu. Ni macam ni lah. Dia punya ni memang kena pekat baru sedap ya. Kalau you rasa macam terlampau pekat, you nak cairkan sedikit pun tak ada masalah. Cuma jangan cair. Dia kena macam ni. Dia kena makan secara makan dengan kuah macam ni. Ya. Kalau macam ni santan, sebab kita pakai santan kotak. Jadi kalau santan asli, santan fresh, dia akan warna creamy sikit. Kalau kotak ni dia putih. Sorry ya rakan-rakan Instagram. Thank you sebab tadi 1 jam dah habis. So kita redo again kita punya live. Okay. So tadi kita dah hidang macam ni. Siapa yang tertinggal tadi tu? Okay, dia tengok ya, dia mula nak timbul. Siapa yang dah terlepas, sekejap lagi kita dah boleh angkat ni. Okay, ni dia. Okay, thank you Ain mentionkan kita punya IG. Itu Humayah Ismail, itu kita punya IG. Type Simply Sugar Baking Studio. Oh, nak resepi dadih tu. Okay, kita save kita punya live ni. Kejap lagi ada 24 jam. So you boleh tengok just like a video. So you boleh replay banyak kali. Okay, so you boleh rewind, you boleh forward. You nak tengok macam mana Kak Zaida buat dia punya dadih ni, dia punya kuah. Rupa dia macam dadih. Ernida Barudin kata terima kasih cikgu untuk ilmu hari ni. Sama-sama. Jangan tak buat ya. Jangan tak buat. Kalau tak buat nanti lupa macam mana dah. Mana nak datang. Dah salin-salin lepas tu tak buat. Dah lupa macam mana. Okey. Live kita ni 24 jam je ya. Okay, kita akan save tapi 24 jam sahaja. Dah mula timbul, kita biarkan dia dalam 1-2 minit ya, so that dia betul-betul tepung pulut tu betul-betul macam ni ada yang dah naik. Tapi kita bagi dia kembang sikit. Kembang sikit lagi. Bila kita makan dia tak liat sangat. Dia lembut. Okay, Kak Zaida nak tunjuk macam mana kita tuang. Yang ni dah terendam. Dah terberendam no dah. Terendam dia sebab kuahnya banyak. Kuah ni daripada 1 liter santan kotak tadi ya. Agak banyak juga you dapat lah. Jadi kalau yang nak berniaga tu macam mana Kak Zaida? Kena clear costing lah. Biasanya kalau Kak Zaida di kedai restoran saya jual 3 biji ni dengan dadihnya, tak adalah penuh sangat dadihnya, agak-agak timbul dia, timbul, tak tenggelam dia timbul. 4 hingga RM5. Tengok pada barang-barang yang kita pakai lah. Tengok tempat jugalah. Ada orang jual mahal ya. Ada orang boleh jual sampai RM5-6 tu pula. Sebab kita kadang-kadang kita punya bahan yang kita pakai harga tak sama. Jadi you kena kedai tahu kedai yang kita sewa ada yang kedainya lagi mahal. Kadang-kadang you jangan terperanjat. Ada orang jual sampai RM8 sampai RM8 pun ada. Itu bukan apa. Itu pasal dia sewa kedai pun mahal. Semua dalam costing tu ya. Bukan costing bahannya je, costing lain. Bekerja, api air. Biasalah, berniaga macam tu lah, kena kira costing, okay? Okay, macam ni ya. Nampak tak ni macam ni Kak Zaida letakkan dia. Humayah Ismail kata thank you. Ni ya. You're welcome. Okay, kita ambil yang kedua ni. Kalau kita dah buat kuah dia dulu senang sebab bila dah masak je, bila dah habis rebus dia dah masak tu, kita tengah rebus dia masak, kita terus masukkan kat dalam kuah dia. Sebab kata Kak Zaida tadi, dia kalau buat yang berebus ni dulu, lepas tu kita letak dia dekat tepi, dia melekit.
Jadi kalau dah terbuat yang ini dulu boleh, tapi Rendam bila air. dia dah siap Dah masak masak tu, macam ni, rendamkan air. dalam air. Sementara nak Jangan- buat kuah ni. Jangan angkat dia ni letak dalam mangkuk ya, nanti dia akan melekat sesama dia. Sebab dia ulut bila dah kena air, dia akan kembang, dia melekit. Ya. Okey, so macam ni lah. Okey. Siap kita punya ni. Okey. Ni rupanya. Satu bowl besar ni kalau buat satu adunan ni dapat banyak ya. Ni badak berendam ni yang kita tengah buat ni. Yang siapa-siapa baru masuk, kita tengah bikin badak Ni yang berendam. kita dah potong. Jadi kalau macam tu, bila kita macam contoh tadi dia dah naik kan, kita nak bagi dia kembang sikit. Bila kita nak makan tu lembut lah sikit. Betul. Kalau dia dah naik, timbul kita terus angkat, mungkin dia liat sikit lah. Lihat sikit. Okey. Ni rupanya lah. Tu dia dah Satu siap. adunan boleh dapat banyak macam ni. Ya. Banyak Kalau ni. banyak macam ni kita ada berapa Ini pun biji tadi je kat kita dalam terang. tak habis mengetil dia. Cuma kita sempat yang ini aje lah. Okey. Okey. So Ha, jadi bolehlah siap. kita hidang, kita makan, kita rasa-rasa. Okey, ada tadi yang dah tanya Dia tak Kak berapa Zaida. manis. Mana Kak Zaida? Tu dia Kak Zaida. Itu Ini dia mesti Kak yang Zaida. Dah lama tak jumpa ni. Lama rindu sangat ke? Okey. Okey. So ini kuih badak berendam kita. Kat dalam kain kecil je lah. Ya. Kuih badak berendam kita. Harap perempuan semua dapat cuba. Resipi taklah susah sangat buat punya sebenarnya. Bahan-bahan tu tak susah nak dapat. Ya. Dia nak makan juga yang tu. Okey. So ini kuah ni. Kuahnya memang seakan-akan ada. Kalau perempuan tak suka kuah pekat sangat macam ni, you boleh tambah sedikit air. Tapi yang sebenarnya dia memang pekat macam ni baru dia sedap. Baru dia sedap. Boleh you satu biji ni boleh kita potong 3 untuk nak makan lah. Okey. Ini betul-betul macam zaman-zaman dulu kalau mak kita kukus, inilah rupanya. Kalau mak kita kukus lah, tapi sekarang ni mungkin ada yang buat cair sikit tu tak ada masalah. Boleh di-alter sikit untuk bagikan dia cair. Tetapi bukan cair macam kuah pengat tu ya. Pengat tu cair, ini dia pekat betul, dia macam dadih. Dia macam dadih macam ni. Tu. Dia tak rani. Ataupun kalau biasa tengok kuih koci, dia punya dadih tu yang putih tu, lebih kurang macam tu. So jadi kalau kuih koci tu dia punya kuah, sebelum kita lipat tu kita tak letak. Lepas tu kita kukus dia akan jadi macam ni. Kita curah kuah dia, lepas tu kita lipat. Lipat. Itu ada cara dia. Okey. So jadi jemput makan. Jadi kita tengok ni kalau dia akan liat-liat sikit dan ada bau-bau kapur sikit. Tu yang sedap tu. Tadi kapur kita letak dekat dalam mana tu Kak Zaida? Dalam adunan dia ni lah, adunan hijau ni lah. Adunan badak ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya, saya makan dulu. Sedap. Lemak-lemak masin, manis, ada bau pandan ya. Ini warna pandan asli. Kita tak ada letak sedikit pun warna ya. Dia punya kuah ni ada masin-masin. Masin-masin manis. Kuah dia ada masin-masin tu yang buatkan dia tak muak. Yang dia lagi tu. lemak lagi ya. Lepas tu dia berlemak. Bila dengan santan ada garam tu dia naikkan lemak dia naik lemak, naik dia macam blend dengan inti kat dalam tu. Ni saya tengah menikmati ni. Ini kalau sejuk ni kita chillkan Ni makan yang sebenarnya makan sejuk sedap ni. Kita makan macam ni dah sedap. Okey. Harap perempuan semua berpuas hati yang ini, insya-Allah. Jangan lupa esok kita jumpa lagi, tapi besok pukul 1.30 lah. InsyaAllah Kak Zaida akan bagikan lagi resipi yang sedap-sedap lah. Sedap dan senang. Betul kan? Kita sekarang semua dah senang. Senang, yang mudah, yang kita boleh buat selalu. Ya, video ni nanti save dekat IG ke Facebook. IG tolong ada. Share, tolong like, share lah ya supaya resipinya tak hilang. Dekat IG pun kita akan save, dekat Facebook pun kita akan save. Okay? So don't worry. So kalau dah tengok ni ada apa-apa pertanyaan, boleh DM kita terus lah. Terus DM kita. Jangan segan, jangan malu. Boleh DM kita terus ya. Okay, thank you Kak Zaida kongsi ilmu. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Thank you. Terima Saya kasih buat semua. ada yang cakap Saya buat apa tu? Buat apa? tak ada jual kat kedai kek Kak? Tak. Sementara ni tengah stop dulu semua production, melainkan production biscuit.
Okey, kuahnya santan semata ke? Santan campur air. Tadi ada, nanti you Tadi boleh tengok balik. nisbah dia satu-satu lah. 1 liter satu-satu. air, 1 liter Satu santan. santan, tepung beras tadi, tepung beras kita bancuh dengan air sikit dalam berapa sudu tadi ya? Apa tu? Tepung Beras. beras, 6 sudu makan. 6 sudu besar. Okey? Tepung beras ya. Lepas tu ada yang tanya ni, taruh tepung apa ya tadi? Kita Tepung pakai beras. tepung beras. Okey? Tepung beras dalam kuah dia. Saya buat tak rebus, kukus. Ya, ada memang ada yang buat kukus, ada yang buat macam hari ni kita rebus. Kukus pun boleh juga. Line putus-putus, sorry ya. Sorry. Kalau line putus, minta maaf ya. Mungkin line agak Sorry. tak stable sikit. Cantik-cantiknya, alhamdulillah memang cantik. Ni jadi Siapa yang dah cantik? cantik-cantik. Kuih cantik ke? Kuih cantik. Mana satu tu. Okay, so yang ini macam ni. Ni saya dah makan, minta maaf lah Kalau yang lupa, kalau hidang macam ni lah. Okay, so kalau jadi siapa yang nak menjual tu mungkin boleh letak dalam 3 biji. Tadi berapa? 3 biji kat Zada jam 4 hingga 5 ringgit ya. Antara macam itulah harga dia. Okay, alhamdulillah. Okay, semua Okay, kita dah selesai. So yes. apa-apa lepas ni Jumpa siapa yang esok. tengok, sebab kita akan save untuk 24 jam ni yang seterusnya. Okay, you boleh replay. Kalau ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan, boleh DM kita terus. Okay? Kita akan kat sini, kita akan cuba jawab baik yang mungkin. Sedaya yang boleh lah. Okay. Alright, itu untuk hari ni Terima kasih sahaja. semua. InsyaAllah nanti esok pagi saya akan announcekan lagi resepi apa. Okay? So siapa lagi yang nak tahu resepi apa-apa, mungkin boleh leave your comment below. InsyaAllah Kak Zada apa boleh kuih yang you nak. Mungkin esok kita nak buat kuih apa? Besok kita akan buat kuih pedas lah. Kuih pedas. Okay, alright semua. Okay. Salam Jumaat. Okay, have a nice day ahead. InsyaAllah Yes. nanti kita jumpa lagi esok. Bye. Okay, have a nice weekend. Esok dah hari Sabtu. Love you all. Okay, bye. Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Assalamualaikum.